Okey, Assalamualaikum. Okey, kemahiran proses sains hari ini. Okey, kita yang pertama kita kena baca soalan dulu. Baca soalan sampai faham. Okey, yang pertama, Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus subtilis. Okey, kita menggunakan 3 tabung uji. Kita masukkan 5 cm padu bubur nutrien campur dengan 1 cm padu kulturbakteria dan dimasukkan ke dalam 3 tabung uji yang berbeza dan disimpan pada suhu yang berbeza. Okey, untuk K, tabung uji K disimpan pada suhu sejuk 5 darjah Celsius. Tabung uji L pada 37 darjah Celsius manakala M 70 darjah Celsius. Okey, selepas 2 hari, ambil masa 2 hari, keadaan bubur pada setiap tabung uji diperhatikan dan keputusannya direkodkan. Okey, selepas 2 hari. Okey, kita tengok ada jadual juga dibekalkan. Okey, kita ambil yang sini jadual. Tabung uji yang merupakan radas, kita tengok saja je lah. Yang 2 kat tepi tu suhu dan keadaan bubur nutrien. Jadual tu sangat berguna ya untuk kita jawab soalan seterusnya. Okey, cikgu akan sentuh 5 kemahiran proses sains yang biasa disoal dalam soalan. Okey, yang pertama, pemboleh ubah manipulasi, iaitu pemboleh ubah yang berbeza yang kita gunakan sepanjang eksperimen. Kita tengok kat sini apa yang berbeza. Kita tengok tiga-tiga ada bubur nutrien, tiga-tiga ada kultur bakteria. Tapi yang berbeza ialah apa ni? Suhu. Ada yang 37 darjah Celsius, ada 70, manakala ada yang 5 darjah Celsius. Yang dimanipulasikan ialah suhu. Okey, suhu kita tak perlu letak per kali. Suhu atau yang lain biasanya perlu per kali. Contoh, kultur bakteria, kita letaklah jenis kultur bakteria. Bubur nutrien, isi padu bubur nutrien. Tapi kalau macam suhu, memang kita letak je suhu. Sebab dia tak perlu per kali. Okey, yang bergerak balas, kita boleh juga rujuk kepada jadual yang diberi. Biasanya yang belah kiri tu PM, yang belah kanan tu PB. Okey, PB juga boleh didapati pada soalan, iaitu untuk mengkaji kesan suhu terhadap. Biasanya selepas terhadap, dia akan jadi pemboleh ubah bergerak balas juga. Tapi yang ni ialah yang kita akan guna untuk jawab dekat inference nanti. Okey, yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, kita ambil je terus ikut kita punya jadual, iaitu keadaan bubur nutrien. Yang dimalarkan yang sama sepanjang eksperimen. Ada banyak yang sama. Semua bahan yang sama digunakan sepanjang eksperimen. Kamu tidak boleh tulis alat radas tidak diterima sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Kita ambil bahan, kita boleh ambil bubur nutrien, kita boleh ambil kultur bakteria sebab dua-dua ni digunakan ke dalam tiga-tiga pemboleh. Kedua-dua bahan ni, bubur nutrien dan kultur bakteria, dimasukkan ke tiga-tiga tabung uji. Okey, kalau bubur nutrien kita tambah perkalinya isi padu bubur nutrien. Okey, katalah nak, boleh juga kita ambil kultur bakteria, isi padu kultur bakteria ataupun jenis kultur bakteria pun boleh sebab kita memang menggunakan Bacillus subtilis. Okey. Kita pergi kepada kemahiran seterusnya, iaitu pemerhatian. Pemerhatian ni ialah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat dan apa yang ditulis pada jadual. Okey, pemerhatian kita ambil. Okey, yang ni sama, sedikit keruh. Yang M pun sedikit keruh. Kita ambil yang berbeza lah.
keruh. So kita ambil lah pemerhatian untuk tabung uji air yang digunakan pada suhu 37 darjah Celsius. So pemerhatian kita akan kalau dia tak spesifik, soalannya tak spesifik, pemerhatian untuk tabung uji mana-mana kita perlu bandingkan. Okey, so kita katalah pemerhatian untuk tabung uji air lah. Okey, so kita akan tulis keadaan bubur nutrien tabung uji air keruh. Manakala ataupun berbanding bubur nutrien tabung uji lain. Okey, so yang air adalah keruh. So bila keruh menunjukkan terdapat pertumbuhan bakteria. So itu adalah sebab kepada pemerhatian. So awak tengok inference ni, awak kena ceritalah tentang pertumbuhan bakteria yang berlaku. So tabung uji air, keadaan bubur nutrien tabung uji air paling keruh, awak terus masukkan inference kerana terdapat pertumbuhan bakteria pada suhu 37 darjah Celsius. Kena ceritalah sikit operasinya, maksudnya bakteria itu tumbuh pada suhu 37 darjah Celsius. Okey. Kemahiran seterusnya iaitu hipotesis. Hipotesis ni ialah perkaitan antara dua pemboleh ubah, iaitu jika PM maka PB. So ambil yang PM maka PB. So kita ambil lah jika suhu 37 darjah Celsius maka bubur nutrien menjadi keruh. Senang kan? Sebab kamu kaitkan saja suhu kat sini, keruh kat sini. Sebab kalau hipotesis tu just perkaitan antara PM dan PB. Okey, cikgu silap guna slide DSO. Bukan untuk paku besi ya. Ini okey, definisi secara operasi bagi bakteria. Okey, katalah bakteria. Kita nak tahu pasal bakteria. Apa itu bakteria? So tulislah. First kita mesti tulis apa yang ditanya. Bakteria ialah apa? Bahan ke, cecair ke, proses atau mikrob. Okey. Bakteria ialah mikroorganisma yang awak tengok yang mana paling banyak tumbuh pada suhu 37 darjah Celsius kan. So awak tulislah bakteria ialah mikroorganisma yang mengeruhkan bubur nutrien pada suhu berapa? Pada suhu 37 darjah Celsius. Suhu 37 darjah Celsius ni menunjukkan keadaan yang paling optimum. Okey ya. Semoga bermanfaat untuk anak murid cikgu semua. Okey, Assalamualaikum.